Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berjumpa lagi kita pada sesi kali ini dan kita akan bersama-sama dalam sesi pada kali ini ialah juzuk yang ke-13. Insya-Allah dalam juzuk yang ke-13 ini kita akan dapat melihat beberapa surah, iaitu 3 surah semuanya. Yang pertama sekali ialah baki yang masih tertinggal daripada juzuk yang ke-12 daripada surah Yusuf. Dan kita akan dapat lihat insya-Allah pada juzuk yang ke-13 ni baki surah Yusuf, dan yang keduanya kita akan masuk selepas daripada itu surah Ar-Ra'd, dan kemudian seterusnya ialah kesemua daripada surah Ibrahim. Jadi kita ada 3 surah di dalam juzuk yang ke-13, iaitu surah Yusuf, surah Ar-Ra'd dan juga surah Ibrahim. Jadi daripada ketiga-tiga surah ini, pertama sekali kita akan lihat surah Yusuf. Jadi surah Yusuf sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum daripada ini adalah salah satu daripada surah yang menceritakan hampir kesemuanya, menceritakan tentang kisah seorang Nabi, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kita telah lihat sebahagian daripada kisah Nabi Yusuf ini di dalam juzuk yang ke-12. Tetapi apabila kita masuk kepada juzuk yang ke-13 ni, iaitu daripada ayat 53 sehingga ayat 111, daripada ayat 53 sehingga ayat 111 di dalam juzuk yang ke-13 ni, kita akan lihat bahawa ianya merupakan macam satu turning point, satu perubahan daripada yang pertamanya. Yang pertamanya iaitu bahagian yang pertama, iaitu dalam juzuk yang ke-12 kita akan lihat, kita telah melihat dia menceritakan tentang ibtila ataupun pelbagai rintangan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihi salam di dalam hidupnya, bermula daripada mimpinya, kemudian dicampakkan dalam perigi, kemudian dan begitulah seterusnya. Tetapi apabila sampai ke juzuk yang ke-13 ni, kita lihat bahawa ianya merupakan turning point, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam mula menerima pelbagai anugerah yang Allah Taala berikan kepada beliau, iaitu di antaranya ialah beliau telah menjadi seorang pembesar di dalam negeri Mesir. Dan selepas daripada itu kita akan lihatlah ceritanya, pelbagai-pelbagai cerita yang kita lihat daripada dan seterusnya ialah juga kita akan dapat lihat bahawa di dalam hujung surah-surah Yusuf ni kita lihat dua contoh yang besar, iaitu yang pertamanya kita melihat juga ialah kesabaran Nabi Yaqub alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang Nabi Yaqub, bagaimana anak-anaknya balik daripada begitu sedihnya dia sejak daripada Nabi Yusuf. Bayangkan daripada Nabi Yusuf yang kecil tu, kemudian sampailah kepada dah lama tu, dia masih lagi mengingati Nabi Yusuf alaihissalam, anak kesayangan beliau. Jadi begitulah itu. Jadi dalam surah ini kita lihat di penghujung dalam juzuk ini kita lihat kesabaran Nabi Yaqub alaihissalam menjadi contoh. Kemudian selepas daripada itu kita akan melihat juga ialah kisah Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf ini Allah Taala beri kepadanya dengan kelebihan-kelebihan menjadi seorang pembesar di negeri Mesir, dan kemudian Allah Subhanahu Taala cuba dia Tapi kesemua ini tidak mengubahnya daripada mengingati Allah, daripada berdakwah dan seterusnya. Dia telah menjadi satu contoh yang terbaiklah bagi seorang yang mempunyai kuasa, bagaimana dia gunakan kuasanya itu. Jadi kita lihatlah kisahnya pelbagai, kedatangan saudaranya, kemudian seterusnya cerita pesan Nabi Yaqubnya, kita boleh tengok semua tu kemudian tu bagaimana cupak raja yang hilang, kemudian helah bagaimana dia dengan saudara-saudaranya, helah-helah yang benar dari sudut syaraknya, cara yang betul, dan kemudian kesabaran Nabi Yaqub, dan kemudian tu Yusuf akhirnya membuat kesimpulan daripada surah Yusuf ni. Kita akan lihat iaitu Nabi Yusuf menyebutkan tentang takwa, tentang sabar tentang apa benda ni, banyaklah insya-Allah kita akan boleh cuba lihat insya-Allah Dan kita jangan lupalah Nabi Yusuf alaihissalam menggambarkan bahawa bagaimana ujian kadang-kadang datang dalam bentuk kuasa, dalam bentuk iaitu kita mempunyai kuasa untuk berbuat sesuatu, bagaimana kita akan gunakan kuasa itu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam adalah menjadi contoh yang terbaik di antara nabi-nabi yang lain, termasuklah juga yang akan kita baca iaitu Nabi Sulaiman nanti. Itu adalah satu part yang pertama di dalam kita kata kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian selepas daripada itu, habis kisah Nabi Yusuf ni, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala
membawa kita kepada satu surah yang lain, iaitu surah surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan namanya ni, nama dia adalah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du maknanya ialah apabila hujan kan kita akan dengar dentuman. Kemudian kita akan lepas tu akan ada al-barku, iaitu ada kilat. Jadi Ar-Ra'du ni dari segi temanya, sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian daripada ulama tafsir, dia kata ialah namanya ni memberi satu gambaran, iaitu apa? Satu bunyi yang kuat, kadang-kadang sebenarnya tidak ada apa-apa. Kadang-kadang satu bunyi yang kuat, iaitu nak menunjukkan bahawa kadang-kadang bunyi macam hebat kan, bunyi macam, iaitu jahiliyah. Jahiliyah sebagai contohnya. Jahiliyah ni bunyi dia kuat, bunyi hebat kan, tapi sebenarnya adakah dia mempunyai kuasa? Sebenarnya dia tidak mempunyai kuasa. Kuasa terletak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi inilah di antara hikmah nama ini dipilih untuk menjadi nama kepada surah ini, iaitu surah Ar-Ra'du. Jadi kita tengok daripada surah ini, iaitu tentang apa? Yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kekuasaannya di alam ini. Alam ini dipanggil di dalam bahasa Arabnya sebagai Al-Kaun. Al-Kaun ni maknanya apa yang kita nampak di keliling kita kan. Jadi makhluk-makhluk yang ada di keliling kita ni, Al-Kaun ni, alam-alam di keliling kita ni, sebenarnya menjadi tanda kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat di sini kan, selepas daripada 3 ayat berturut-turut, dia menceritakan perkara-perkara ni, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tentang keperluan untuk kita mengesakan Allah dalam masalah beribadat. Dan kemudian Allah SWT menyebutkan perkara-perkara yang besar-besar yang ada, yang boleh dilihat oleh kita semua di seluruh alam ni. Jadi itu lebih kurang. Kemudian kita lihat lagi dalam surah Ar-Ra'du ini, di antara pada akhir-akhir hujungnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang 10 sifat, iaitu daripada ayat yang ke-19 sehingga ayat yang ke-23. Jangan lupa, insya-Allah sahabat-sahabat semua boleh tengok surah Ar-Ra'du ni, iaitu ayat yang ke-19 hingga ayat 23. Allah Subhanahu Taala menyebutkan sifat-sifat yang sepatutnya adalah bagi seorang mukmin, orang-orang yang beriman. Seterusnya ialah kita masuk pula dalam surah yang seterusnya selepas daripada surah Ar-Ra'du, surah Yusuf, surah Ar-Ra'du, dan kemudian kita lihat selepas itu surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Jadi dalam surah Ibrahim ini, nama ni adalah nama seorang nabi, seorang nabi yang hebat, yang merupakan dipanggil sebagai Abul Anbiya, dipanggil sebagai bapa kepada nabi-nabi, kerana nabi-nabi yang datang selepas daripada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim. Sama ada mereka adalah Bani Israel, iaitu daripada keturunan Nabi Ishaq, ataupun daripada Arab, iaitu Nabi Muhammad SAW daripada keturunan Nabi Ismail, yang juga merupakan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ni merupakan bapa kepada, dipanggil sebagai Abul Anbiya, bapa kepada nabi-nabi. Kita lihat bahawa dalam surah Ibrahim ini, bagaimana Nabi Ibrahim ini diceritakan, dan kemudian kisah Nabi Musa juga disebutkan di sini. Dan yang menariknya ialah pada hujung dalam surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu pada ayat 35. Kita sikit baca kemungkinan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniyya an na'budal asnam. Jadi dia sebut sini, iaitu dia kata dia berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini, iaitu negeri Mekah ini, sebagai satu negeri yang aman, dan jauhilah anak-anakku daripada menyembah berhala. Jadi itu yang pertama, doa Nabi Ibrahim. Jadi kita tengoklah kan pada hari ini, hasil daripada kesan daripada adakah dia berlaku ataupun tidak berlaku. Selepas daripada itu kita tengok, dan ada sebab-sebab dia kan dekat situ. Kemudian Nabi berdoa lagi, Rabbi innahunna adlalna. Dia kata Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Itu doa lagi Nabi Ibrahim. Jadi insya-Allah harapnya kepada semua sahabat-sahabat semua boleh cuba baca insya-Allah kan doa Nabi Ibrahim ni, iaitu daripada ayat 35 dan seterusnya. Jadi kita boleh bacalah kan bahawa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berkata, alhamdulillah allazi, Allah Taala berfirman menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah allazi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq
inna rabbi lasami'ud du'a rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab wa la tahsabanna Allahu ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Jadi setakat itu sajalah insya-Allah kan pengajaran lebih kurang sinopsis yang kita dapat ambil daripada juzuk yang ke-13. Insya-Allah jumpa lagi dalam juzuk yang ke-14 insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.